Betulkah Menteri Malaysia cap ayam? Tiba-tiba Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah berkata konflik Rusia-Ukraine memberi impak yang minimal kepada ekonomi negara. Ahli Parlimen Bersatu Indra Mahkota itu berkata nilai perdagangan Malaysia dengan Rusia ialah 8.781 bilion ringgit sementara dengan Ukraine ialah 1.461 bilion ringgit iaitu 0.5% daripada keseluruhan jumlah perdagangan global Malaysia. Menurut beliau, konflik peperangan antara Rusia dan Ukraine itu telah menyebabkan penurunan jumlah ekspor antara Malaysia dan kedua-dua negara itu. Beliau berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Pakatan Harapan Kota Raja Muhammad Sabu yang ingin mengetahui langkah kerajaan untuk membendung kesan secara tidak langsung khususnya kepada ekonomi akibat daripada perang tersebut. Bagaimanapun, menurut Saifuddin, penurunan ekspor itu hanya memberikan kesan minimal kepada prestasi keseluruhan sektor ekspor Malaysia. Saifuddin berkata sumber import terbesar Malaysia daripada Rusia ialah petroleum dan arang batu, manakala Malaysia mengimport gandum dan bijirin serta minyak bunga matahari daripada Ukraine. Industri pembuatan chip tempatan telah terkesan akibat konflik ini. Malaysia menyumbang sebanyak 13% kepada sektor pengujian dan pembungkusan chip dunia. Sektor ini terkesan kerana Rusia dan Ukraine merupakan pengeluar bagi neon dan palladium iaitu bahan utama dalam pembuatan semikonduktor. Hal ini akan menyebabkan pengurangan ekspor komponen tersebut ke pasaran dunia terutamanya di Eropah. Saifuddin menjelaskan kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI secara berterusan melaksanakan langkah-langkah proaktif untuk mengurangkan kesan sporadik ke atas ekonomi negara akibat Rusia-Ukraine. Sejak perang Ukraine-Rusia, boleh dikatakan setiap hari kita dihidangkan dengan berita-berita bagaimana perang ini telah menyebabkan harga komoditi di seluruh dunia melonjak. Ia menjejaskan kejatuhan daripada segi bekalan yang juga menjadi punca mengapa harga barang meningkat dengan mendadak di negara kita. Ini kerana kedua-dua negara adalah pengeluar utama antara lain minyak bunga matahari, gandum dan jagung. Juga turut disebarkan berita bahawa konflik Ukraine-Rusia ini jika berpanjangan boleh menyebabkan kemelisitan dan seterusnya mengurangkan permintaan global untuk makanan. Di Malaysia, kita semua tahu harga ayam, minyak masak dan gandum telah meningkat. Begitu juga kos sara hidup dan inflasi. Semuanya salah perang Ukraine-Rusia kerana COVID-19 tidak boleh dipersalahkan lagi. Itulah yang dicanang oleh Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, MAFI, serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-HEP. Tetapi hari ini, kerajaan kata kesan konflik Ukraine-Rusia ini memberi impak yang minimal kepada ekonomi negara. Jadi, mana satu yang betul ni? Mungkinkah pemikir hebat PAS yang rajin membaca seperti Ahli Jawatankuasa PAS Pusat, Dr. Ridwan Muhammad Noor boleh memberi cadangan yang bernas kepada kerajaan supaya konsisten dalam hujah mereka? Kalau puncanya kemelisitan ekonomi ini bukan perang Ukraine-Rusia, maka hanya satu senario yang rakyat marhai nampak. Ayam itu berkokok kuat tetapi tak sedar ekor bergelumang dengan tahi. Kalian sebenarnya tidak kompeten. Setiap kementerian seolah-olah bergerak secara solo, tak tahu apa maklumat yang disampaikan oleh kementerian lain kepada rakyat. Akhirnya, ia jadi berita palsu. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.